Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang topik relativisme. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Nur Syafiqah binti Azmi, Abdul Hafiz Wafi bin Abdul Aziz, Haziq Azizi bin Muhammad Bakri, Nur Syahzani binti Muhammad Yusuf, Siti Nurhanin binti Norizan, dan Siti Zuliana binti Omar. Kami akan menjelaskan tentang relativisme melalui 6 bahagian. Yang pertama, pengenalan. Kedua, latar belakang kajian. Ketiga, objektif. Keempat, dapatan kajian. Kelima, cadangan dan aplikasi penyelesaian. Dan yang terakhir ialah rumusan. Assalamualaikum, saya Haziq Azizi bin Muhammad Bakri akan membentangkan berkaitan pengenalan bagi tajuk kami iaitu relativisme. Baik, perkataan relativisme ini berasal dari perkataan Latin iaitu relativus yang memberi maksud relatif. Relativisme dari segi istilah pula, ia membawa maksud fahaman bahawa nilai moral adalah tidak semestinya mutlak, tetapi ia mungkin mempunyai perbezaan dan ia berkait dengan budaya, masyarakat dan konteks persejarahan. Untuk kefahaman yang lebih, ia membawa seperti kebenaran yang dinilai secara relatif, iaitu tidak mutlak dan saling berbeza budaya dengan budaya lain, individu dengan individu yang lain dan situasi yang berbeza. Seterusnya, relativisme mempunyai 3 kategori. Yang pertama ialah relativisme budaya yang berpandangan bahawa semua keyakinan, adat istiadat dan etika bersifat relatif bagi individu. Sebagai contoh, budaya dalam pengambilan makanan yang mana bagi masyarakat Malaysia, kita gemar bersarapan dengan nasi lemak, roti canai dan nasi goreng. Manakala di Amerika Syarikat, mereka gemar untuk bersarapan dengan bijiran, susu dan sandwich, yang mana ia tiada betul tiada salah bagi setiap individu. Yang kedua ialah relativisme etika yang berprinsip mengikut tempat, waktu sejarah, tradisi masyarakat dan pendapat individu. Sebagai contoh, terdapat tradisi suku kaum di India yang mana berpendapat dengan makan ayam mereka yang telah mati ialah sebagai satu penghormatan bagi mereka. Walhal ia adalah perbuatan yang tidak bermoral, tapi ia tidak salah dari segi tradisi mereka. Kategori yang seterusnya, relativisme agama yang berprinsip pada pegangan tetapi tidak tepat sehingga meragukan kebenaran pegangan masing-masing. Walhal bagi agama Islam, kebenaran sentiasa berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Saya teruskan dengan kelebihan dan kekurangan relativisme. Kelebihan yang pertama ialah menggalakkan manusia untuk berfikir, mencari sebab atau punca bagi sesuatu perkara. Kelebihan yang seterusnya ialah dapat memberikan pilihan kepada masyarakat Islam untuk mempelajari dan menerima kelebihan dan kekurangan budaya agama lain yang terdapat di Malaysia untuk hidup secara harmoni tanpa sebarang isu perkauman dan keagamaan. Kelemahan bagi ideologi ini ialah ia akan mewujudkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat masa kini yang mana bagi pengamal ideologi ini dia percaya tiada yang salah, tiada yang betul pada pemikiran setiap orang. Seterusnya, ideologi ini menyebabkan pengamal relativisme sering bercanggah dengan fahaman mereka sendiri yang mengakibatkan bahawa mereka sering cenderung untuk menjerumuskan diri dalam melakukan kesalahan dan mereka menganggap ia tidak bersalah berdasarkan fahaman mereka walhal ia terang-terang salah dalam sisi undang-undang misalnya. Sebagai contoh, golongan yang menyokong akan kegiatan terkutuk seperti LGBT. Sudah tentu Malaysia melarang perkara seperti ini yang mana Islam adalah agama rasmi. Islam melarang perbuatan tersebut, tapi ramai lagi Muslim yang terpengaruh melakukan kegiatan ini yang mana mereka berpendapat bahawa perbuatan mereka tidak bersalah sedangkan tiada satu agama pun yang menggalakkan budaya tersebut di Malaysia.
Assalamualaikum. Nama saya Nur Syazani binti Muhammad Yusof. Jadi, saya akan menerangkan tentang sejarah relativisme. Konsep relativisme bermula dari perkembangan falsafah Greek. Selain itu, pemikiran relativisme tidak menumpukan pada aspek-aspek metafizik dan saintifik seperti falsafah yang lain. Pemikiran relativisme lebih kepada menumpukan aspek berkenaan dengan persoalan humanistik liberal dari kelompok sofis. Antara tokoh-tokoh sofis yang digunakan ialah Xenophanes, Protagoras dan Euripides. Konsep yang digunakan tokoh sofis ialah masyarakat yang berbeza mempunyai tanggapan yang berbeza tentang Tuhan. Konsep ini digunakan atau diperkatakan oleh tokoh Xenophanes. Selain itu, Euripides menyatakan bahawa pengamalnya tidak melihat insest iaitu sumbang mahram sebagai satu keaiban kerana ia sudah diterima umum. Hal ini kerana pengamal insest yang terdiri daripada bangsa selain Greek amalkan insest sehingga menyebabkan perlembagaan di tempat itu tidak lagi menghalang perbuatan tersebut. Insest di sini bermaksud sumbang mahram. Apakah itu sumbang mahram? Sumbang mahram bermaksud perlakuan zina antara dua orang anggota keluarga dalam sesebuah keluarga itu sendiri. Sebagai contoh, kakak dan adik lelakinya sendiri ataupun ayah lelakinya dan anak perempuannya sendiri. Akhir sekali, Protagoras menyatakan slogan iaitu manusia adalah ukuran untuk setiap sesuatu. Seterusnya, saya akan mengupas tentang pendapat sarjana terhadap teori relativisme. Pendapat sarjana yang diambil ialah berdasarkan petikan artikel yang bertajuk Peranan NGO terhadap teori relativisme. Artikel ini diambil dari sumber berita harian online. Artikel tersebut juga ditulis sendiri oleh sarjana yang bernama Profesor Madya Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim dari Universiti Sains Islam Malaysia, UIAM. Di dalam artikel tersebut, beliau berpendapat bahawa penyebaran hak asasi berada di arus perdana. Selain itu, beliau juga berpendapat bahawa relativisme merupakan keperluan asas untuk individu, akan tetapi ia akan menjadi sesuatu yang salah apabila tiada keutuhan dalam elemen yang ingin disampaikan dan hanya mementingkan kehendak individu itu sendiri. Sarjana ini berpendapat sedemikian atas kerana perlembagaan di Malaysia mempunyai hak asasi yang terletak di bawah perkara kebebasan asasi. Akhir sekali, beliau juga menyatakan bahawa dan menegaskan bahawa beliau menentang individu-individu yang menggunakan teori relativisme ini bagi kepentingan diri sendiri. Jadi itu saja bagi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Abdul Hafiz Wafi dan di dalam slide ini saya akan membentangkan tentang isu permasalahan relativism. Antara isu permasalahan yang tercetus disebabkan relativism kepada negara ialah terjadinya penyusutan dalam nilai-nilai moral atau sasiah yang disebabkan oleh kefahaman teori relativism.
Relativism menyatakan bahawa setiap pandangan tidak ada yang betul iaitu mutlak ataupun yang salah. Sebagai contoh, rakyat yang berpendapat tentang masyarakat menyeluruh perlu mengambil vaksin dan rakyat yang mempunyai pendapat bertentangan dengan pengambilan vaksin. Dua pendapat yang berlainan dan kesannya adalah mereka menggunakan perkataan-perkataan yang kesat di sosial media bagi mengkritik pihak bertentangan dengan pendapat masing-masing. Hal ini dapat merosotkan nilai-nilai moral rakyat. Selain itu, isu permasalahan yang tercetus kepada masyarakat ialah dapat mendatangkan perpecahan kaum kerana mereka merasakan puak budaya atau kaum yang diduduki oleh mereka jauh lebih baik daripada kaum yang lain. Selain itu, sikap menilai budaya atau adat kaum yang lain juga dapat mendatangkan perpecahan kaum. Kesannya, masyarakat tidak bersatu padu. Sebagai contoh, budaya orang yang berpendapat bahawa waktu untuk makan malam ialah sebelum pukul 8 malam, manakala ada budaya yang lain berpendapat bahawa waktu untuk makan malam adalah selepas pukul 8 malam. Kesan yang terjadi apabila masyarakat merasakan budaya atau kaum mereka lebih baik daripada yang lain dan tidak dapat menerima budaya yang lain yang dapat mencetuskan perpecahan kaum. Akhir sekali, isu permasalahan yang tercetus kepada diri sendiri. Dengan penggunaan konsep relativism, individu bebas memilih mana-mana budaya yang dinilai sebagai baik dan berkualiti. Hal ini memberikan kesan kepada individu kerana walaupun keputusan yang dipilih itu salah, tetapi individu tetap merasakan sesuatu itu betul, disebabkan oleh kaum dan budaya yang diduduki. Sebagai contoh, isu merokok. Ada sebahagian berpendapat bahawa merokok itu haram dan ada sebahagian yang berpendapat bahawa merokok itu tidak haram. Di sini tercetusnya konflik kepada diri sendiri untuk membuat keputusan yang betul dan tepat bagi diri sendiri. Seterusnya ialah relativism dari pandangan hukum Islam. Masalah relativism yang paling penting di mata seorang Muslim ialah ianya bertentangan dengan salah satu konsep asas Islam, iaitu iman. Ini jelas bagi seorang Muslim kerana mempercayai bahawa ada undang-undang atau petunjuk yang lebih baik daripada Islam adalah tindakan yang kufur, yang dapat menjadikan pelakunya dianggap sebagai murtad, iaitu terkeluar daripada Islam. Teori relativism seolah-olah menafikan kebenaran yang lebih tinggi. Relativism memegang satu peraturan bahawa tidak akan ada kebenaran yang lebih tinggi di atas segalanya. Ini juga memperkecilkan ajaran Islam yang berada di bawah peraturan yang ditetapkan oleh relativism, yang mana ianya sama dengan irtidad, iaitu melakukan perkara yang bercanggah dengan akidah secara sukarela dan tanpa paksaan. Seterusnya, menyetujui bahawa ada kebenaran selain yang disediakan oleh Islam juga salah. Oleh itu, mengatakan bahawa ajaran Islam adalah betul bagi sesetengah orang tapi tidak betul untuk yang lain adalah tindakan merendahkan ajaran Islam dengan mempercayai bahawa undang-undang lain boleh berada di atas atau sama dengan Islam. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, seseorang yang percayai perbuatan kufur seperti itu dianggap sebagai murtad. Al-Istilal juga merupakan perbuatan yang kufur. Ini bermakna bahawa kedudukan akidah Islam adalah universal dan ajarannya bermanfaat bagi semua orang. Ini sejajar dengan objektif utama undang-undang Islam untuk menyediakan kepentingan maslahat untuk orang awam. Ada perkara di mana undang-undang Islam bertepatan dengan undang-undang hak asasi manusia antarabangsa. Maka ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Ini adalah kebenaran yang sama, jadi ini bukan relativisme budaya. Namun, seseorang harus berhati-hati untuk bersyukur dalam senario ini, bukan kerana Islam bertepatan dengan hak asasi manusia antarabangsa. Kerana ini menunjukkan bahawa hak asasi manusia antarabangsa mempunyai standard lebih tinggi, seperti yang dituntut oleh universalism barat. Kita harus bersyukur kerana hak asasi manusia antarabangsa bertepatan dengan Islam. Assalamualaikum. Di sini, saya akan menerangkan objektif kajian bagi topik relativism ini. Apa itu relativism? Segelintir masyarakat masih lagi gagal menerangkan apa pemahaman mereka terhadap topik ini. Ya, di sini itu telah menjadi titik kelemahan kerana relativism datang dari pelbagai pemahaman dan tanpa kita sedari, kita telah menyokong atau menerima pandangan relativism ini dalam diri masing-masing. Objektif kajian kami yang pertama ialah menerokai kedalaman pengetahuan masyarakat tentang relativism.
Beberapa soalan yang dirungkai ialah, adakah ideologi ini diterima pakai ataupun diperbahaskan pada peringkat sekolah? Jika idea ini dapat diketengahkan, maka perkara yang menyasarkan akidah dan pegangan dapat dielakkan. Seterusnya, mengenal pasti kesan relativism terhadap masyarakat. Adakah ia membawa pandangan yang positif maupun negatif terhadap masyarakat? Perkara ini hendaklah ditegaskan dalam sesi pembelajaran kerana maklumat terhadap relativism ini sangat cetek dalam pemikiran masyarakat setempat. Ideologi ini sangat membimbangkan kerana isu semasa yang berlaku pada masa kini mungkin disebabkan oleh kurang pendedahan tentang ilmu relativism ini. Dalam berpegang kepada objektif ini, sedikit sebanyak dapat membantu kami dalam menemui maklumat tentang perkara ini. Saya akan meneruskan pembentangan dengan dapatan kajian bagi topik relativisme. Berdasarkan objektif kajian kami yang pertama, dapatan kajian menunjukkan bahawa masyarakat di Malaysia tidak mengetahui apakah itu relativisme. Hal ini dapat dijelaskan mengikut dua kaedah yang telah kami gunakan. Pertama, kami telah menjalankan soal selidik kepada 100 orang responden bagi soalan apakah anda tahu apa itu relativisme. Seramai 53 orang memilih tidak tahu, manakala 30 orang memilih tidak pasti. Tambahan pula, ianya dapat dibuktikan bahawa masyarakat di Malaysia tidak mengetahui apa itu relativisme melalui pernyataan yang diberikan oleh Profesor Madya Dr. Khalif Muammar Haris, iaitu Pengarah Pusat Kajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban Raja Zahid Sofia. Beliau berkata isu kesesatan yang terjadi pada zaman kini adalah kerana masyarakat lebih banyak membaca karya-karya barat daripada karya-karya ilmuwan agama Islam sendiri, sehingga masyarakat membaca serta menerapkan ideologi sebegini tanpa mengetahui apakah pandangan Islam terhadap ideologi tersebut. Masyarakat mengambil ideologi tersebut secara membuta-tuli sehingga beranggapan bahawa umat Islam yang berpegang teguh dengan agama Islam serta menolak perkara haram seperti minum arak, zina dan LGBT adalah mundur dan tidak mengikut peredaran zaman. Seterusnya, saya akan menerangkan dapatan kajian kedua. Dapatan kajian yang kedua adalah relativisme memberikan kesan negatif kepada masyarakat di Malaysia. Hal ini dapat dibuktikan melalui isu semasa yang terjadi di Malaysia dan tidak asing lagi untuk diperkatakan, iaitu LGBT yang membawa maksud lesbian, gay, bisexual dan transgender. Jika kita ingat kembali, maksud relativisme yang telah diterangkan oleh saudara Haziq di bahagian pengenalan, relativisme bermaksud tiada kebenaran mutlak, malah ianya bersifat relatif. Tapi bukankah umat Islam mempunyai kebenaran mutlak? Ya, kerana kita berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. LGBT ini daripada pandangan Islam adalah perbuatan yang musyrifun, melampaui batas dan fahisyah, keji. Sebagaimana Allah SWT menerangkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 80 hingga 81, yang saya akan bacakan maksudnya. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian. Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki, melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita. Bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Jadi bukankah LGBT adalah perkara yang salah melalui Al-Quran? Bagi mengukuhkan hujah ini, saya akan menyatakan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh komuniti LGBT di Malaysia. Pertama, perarakan LGBT seramai 1,000 orang menuntut hak sambil melaungkan Jangan Kacau LGBT di Kuala Lumpur pada 9 Mac 2019. Kedua, mereka mempunyai laman sesawang bagi berkongsi info dan mengadakan majlis LPG for LPU
dan juga akses. Ketiga, kata kunci tetap bangga menjadi perbualan nombor 1 di Malaysia bagi meraihkan Proud Month. Dan yang keempat, timbalan pengarah keluarga, sosial dan pembangunan komuniti JAKIM Dr. Muhammad Izwan Muhammad Yusof menyatakan bahawa golongan G meningkat dari 173,000 pada tahun 2013 kepada 310,000 pada tahun 2018. Assalamualaikum, nama saya Siti Nurhanin dan saya akan menyambung pembentangan ini untuk cadangan dan aplikasi penyelesaian. Kumpulan kami mencadangkan untuk membuat naik video membincangkan isu relativisme di laman YouTube oleh kerana kami mendapati bahawa punca ideologi ini semakin meluas adalah kerana kurang pendedahan mengenai ideologi ini di negara kita. Seperti yang dibincangkan oleh kerana masih ramai rakyat Malaysia yang masih kurang pendedahan mengenai isu ini, mereka tidak menyedari bahawa mereka hampir terpengaruh dengan pemikiran ini. Di zaman moden ini, kita boleh mendapat berita dan informasi mengenai isu-isu semasa melalui media sosial dan tidak dinafikan, media sosial memberi pengaruh yang sangat kuat kepada masyarakat Malaysia. Dan terdapat banyak laman media sosial yang digunakan oleh rakyat kita dan kumpulan kami memilih laman YouTube atas beberapa faktor. Yang pertama adalah kerana laman YouTube lebih sesuai untuk memuat naik video yang berdurasi lebih panjang berbanding laman sosial yang lain. Kedua, laman YouTube mempunyai bilangan penonton yang lebih banyak berbanding mana-mana laman sosial untuk video yang berdurasi panjang. Dan yang ketiga, selain jumlah bilangan penonton, laman YouTube juga mempunyai jumlah masa tontonan yang lebih lama. Sebagai contoh, di laman YouTube terdapat satu video yang dibuat naik oleh pengguna YouTube iaitu My Islam Media membincangkan ideologi relativisme. Video berdurasi 15 minit tersebut mendapat jumlah tontonan sebanyak 1,300. Ini membuktikan bahawa ramai yang berminat untuk mengetahui mengenai ideologi ini. Panel jemputan untuk video tersebut adalah Profesor Dr. Muhammad Hazim Shah bin Haji Abdul Murad, merupakan seorang pensyarah dari Universiti Utara Malaysia. Video tersebut yang bertajuk Falsafah dan Isu Semasa, Ideologi Semasa Relativisme mengulas mengenai asal-usul ideologi relativisme dan kesan kepada kepercayaan agama dan asas budaya. Video tersebut yang bertajuk Falsafah dan Isu Semasa, Ideologi Semasa Relativisme mengulas mengenai asal-usul ideologi relativisme dan kesan kepada kepercayaan, keagamaan dan asas budaya. Di dalam video tersebut, Profesor Dr. Muhammad Hazim Shah menyatakan beberapa kritikan terhadap ideologi ini. Antaranya ialah ideologi ini ditolak oleh semua agama dan juga ahli sains. Selain itu, pemikiran ini adalah pemikiran relatif yang meragui kefahaman sendiri kerana tidak mempercayai mana-mana kebenaran yang mutlak. Sekian daripada saya, terima kasih. Secara rumusnya, perkara ini sewajarnya ditentang dan seeloknya diberikan pendedahan awal, mungkin seawal pembelajaran di sekolah. Dengan itu, para pelajar dapat membezakan antara baik dan buruk dalam proses mengenali dunia kedewasaan. Relativisme ini berkait rapat dengan isu semasa yang berlaku dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Seperti contoh LGBT. Tanpa kita sedari, kita telah menormalisasikan pandangan relativisme dengan menyokong kewujudan lelaki yang berpakaian seperti wanita. Malah hubungan sejenis. Sedangkan tertulis di dalam Al-Quran terhadap perkara ini sangat ditentang. Sebagai seorang yang beragama Islam, wajarlah kita menolak dan tidak bersetuju terhadap perkara ini. Oleh itu, seharusnya kita mempunyai ilmu yang lebih mendalam terhadap pandangan relativisme ini. Terima kasih.